Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, now testing. Yes, sir. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita sangat banyak, tak terhitung, tak terkira, tak tercatat oleh kita. Apapun kita sangat-sangat bersyukur pada Allah SWT kerana kita diberi peluang untuk berada di rumah Allah ini. Allah sebut dalam diskusi sesungguhnya masjid-masjid adalah merupakan rumah-rumahku di bumi ini. So, kita berada di masjid ini adalah atas undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seronok tak? Seronok. Allah yang undang dah. Hantar kat jemputan setiap orang. Tapi yang dipilih hanya beberapa kerat sahaja. Tapi apapun, alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat kurnia kepada kita hari ini. Dah masuk hari yang ke 12, alhamdulillah ya.
Sekejap. Okey. Alhamdulillah hari ini dah masuk hari yang ke-12, bermakna kita dah mula memasuki fasa yang kedua. Ya, fasa pertama dah habis dah. Sekejap saja kita rasakan, Allahu Akbar, tak sedar pun. Dah 12 hari dah. Agak-agaknya hak sebelah hari tu apa cerita kita? Cuba pakak-pakak kira sekejap. Adakah kita memenuhi untuk kita beberapa perkara di dalam Ramadan ini yang terlalu banyak sangat pesona buat kita, yang menarik, betul tak? Makna pesona makna menarik. Menarik kita untuk berada di bulan Ramadan ini, dan juga banyak taburan-taburan pahalanya semua sekali, every time. Kalau di mall-mall dia offer sekali-sekala je, betul kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan ni dilipat gandakan lagi, ya. Alhamdulillah, terima kasih pada pihak penganjur program pada pagi ini. Ustazah kita ada di depan, di belakang, alhamdulillah, dan anak-anak kita pelajar tahfiz pun ada, dan juga muslimat-muslimat, dan kita juga ada di dalam kita punya ni di talian kita ada apa kita panggil Allah FB Live, yes. Ada tontonan daripada sahabat-sahabat kita yang berada jauh, yang tak dapat berada bersama kita di sini di rumah Allah. Macam-macam tu duduk kat rumah warga apa tak tahulah kan. Apapun alhamdulillah, kita tahu majlis ilmu ini adalah majlis yang orang kata apa, merupakan taman-taman syurga. Lebih-lebih lagi muslimin-muslimat semua kita berada di bulan Ramadan, maka sudah tentulah, ya, alhamdulillah. Okey, saya pun tidaklah nak bercakap, tapi nampak ada 12 orang kat sini. Sabarih ada, Jamalia, Kamarujan, Hasnia, ya, sahabat-sahabat kita yang lain. Okey, pertama kita nak kata banyak pesona-pesona yang ada pada bulan Ramadan. Antaranya kan Al-Quran. Ramadan adalah merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran kepada kita. Al-Quran ini menjadi panduan kepada kita. Kalau tak ada Al-Quran, sesak barak kita, tahu sesak barak. Kan? Sesat kita kalau tak ada Al-Quran. Allahu Akbar. Semua ada di dalam Al-Quran. Sebab itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya, kita baca, muslim-muslimat biasa baca, iaitu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran. Lepas tu turun buat apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Lepas tu saya kata tadi, kalau tak ada Al-Quran kita sesat, ya? Tapi ada Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah. Walaupun kadang-kadang kita tak pandai, tapi ramai bijak pandai yang boleh menjelaskan setiap hukum, perintah, larangan, syurga, neraka, dan sejarah-sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, ya, Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu muslimin-muslimat semua, bila kita baca Al-Quran, kita rasa sangat nikmat, manis, tak terkata, kan? Manis. Orang kata kuih-kuih lah, oh sedap benar ceritanya, manis kita rasa. Sebab itu kita bila kita baca, kita akan baca. Mungkin mula-mula kita rasa, nak baca dua muka je lah. Contohnya lepas subuh ke, lepas duha ke, nak baca dua muka je, sebab kita ada kerja lain. Contohnya. Tapi bila kita ambil Al-Quran, payah nak stop. Kalau benda tu sedap, kita makan macam mana? Betul? Berhenti-berhenti kenyang, betul tak? Jadi begitulah dengan Al-Quran, manisnya hulwatul iman. Sebab di bulan Ramadan inilah merupakan Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk kepada kita manusia, ya? Dan juga wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya? Dan bermacam-macam lagi, bermacam-macam keterangan, dan merupakan petunjuk dan pemisah antaranya benar dengan yang halal, dan yang dengan yang halal. Maksudnya
Al-Quran menceritakan benda-benda boleh, benda ni tak boleh. Larangan berzina, larangan makan benda-benda yang haram yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Semuanya kita dapat melalui Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tak ada Al-Quran, tak tahu nak cakap sebenarnya, betul tak? Alhamdulillah. Sebab itu kita baca rasa seronok. Dan bagi orang yang mengkaji Al-Quran, Masya Allah, kadang-kadang dia buat tesis PhD pisang aja. Pisang. Masa buat ijazah pertama bukan main lagi, macam-macam tajuk panjang dah. Tapi bila PhD pisang aja. Dia cari dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada nama pisang kan? Ada. Allahu Akbar, muslimin muslimat semua, pisang. Kalau kita tak ada kurma ke, tak ada apa, kita ada pisang. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran memberi petunjuk kepada kita. Al-Quran boleh membezakan mana yang halal dengan mana yang haram. Kalau tak ada Al-Quran, kita hanya walaupun kita kadang-kadang baca tak faham pun, betul tak? Kecuali kita melihat tafsir ringkas, tak banyak lah. Kalau kita nak dapat detail lagi, itu kena tadabbur. Alhamdulillah, muslimin muslimat semua, di bulan Ramadan ni ada belaka. Sebenarnya tak Ramadan pun ada, tapi bulan Ramadan lebih lagi. Contohnya muslimin dan muslimat, kita bertadarus tiap-tiap hari, sukanya, seronoknya. Dah lah tu bertadarus satu hal dah. Di rumah Allah lagi. Rumah Allah. Duduk ni iktikaf kita. Walaupun sejam 2 jam kita niat iktikaf, maka kita akan dapat pahala iktikaf. Walaupun sekejap kita duduk, tapi kita dapat pahala iktikaf. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran adalah merupakan petunjuk. Al-Quran juga memberi pemandu arah kepada kita supaya bagaimana kita nak laluinya dalam keadaan yang baik, untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran cerita berlaku. Dan orang-orang yang akan ke neraka Allah juga menyebut siapa golongan-golongan yang akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Selalu. Hak sembahyang wajib berapa rakaat? Kita baca Fatihah 17 kan? 17 kali. Hak sembahyang sunat, hak sembahyang tarawih, hak sunat muakkad, ghairu muakkad. Allahu Akbar. Kita minta daripada Allah SWT, tunjukkan pada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, supaya kita menuju syurga Allah dalam keadaan yang terbaik, insya-Allah. Kalau tak ada Al-Quran, saya katakan tadi, kita tak tahu nak pergi syurga Allah dengan apa. Tapi Al-Quran beritahukan, banyak Al-Quran beritahu pada kita, orang nak pergi syurga Allah, orang yang Allah sebut sebagai golongan Al-Muttaqin, golongan Al-Muhsinin. Antaranya orang yang bangun malam, bangun qiyamul lail. Allah sebut dalam Al-Quran detail buat kita. Dalam Al-Quran juga dia sebut orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala juga termasuk dalam golongan Al-Muhsinin. Allahu Akbar. Lagi orang-orang yang boleh memberi kemaafan kepada orang lain juga golongan Al-Muhsinin. Nanti rujuklah dalam Al-Quran kalau jumpa, insya-Allah. Orang yang suka memberi kemaafan. Apakah di bulan Ramadan kita masih ada lagi perasaan bermusuh-musuhan di antara satu sama lain? Nak rebut ke apa? Betul tak? Nak bergaduh, nak rebut ke apa? Kalau orang yang sebaya dengan saya, lebih kurang yang sama waktu dengannya, tak habislah nak makan rezeki Allah. Setiap hari, setiap masa Allah bagi rezeki pada kita. Makan, minum, pakai, tak putus-putus. Allahu Akbar. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, pasti kita tak mampu menghitungnya. Jadi orang yang suka memberi kemaafan, maafkanlah orang lain. Walau besar mana salahnya, kita maafkan mereka. Mudah-mudahan
Allah detikkan pada hati orang lain yang pernah kita buat salah, yang pernah kita melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman dan sebagainya. Mudah-mudahan terdetik dalam hati orang tu nak maafkan kita juga. Islam kan prinsip dia, kita beri bukan kita dapat. Tak maafkan orang, orang tak maafkan kita tau. Jangan. Tak apa, saya insya-Allah orang maafkan kita, tapi kita terlalu kedekut nak maafkan orang, no way. Tidak. Saya kata tadi, Islam kita bagi, kita boleh dapat. Tak bagi, tak dapat. Kita solat, kita dapat. Betul tak? Kita buat baik, kita dapat. Tak buat, no, tak dapat. Itu Islam. Kita bersedekah, maka insya-Allah pulangan baliknya kepada diri kita. Kita jangan ingat bila kita bersedekah sebenarnya kita tolong orang. No, tidak. Kita tolong menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka. Sebab sedekah boleh memadamkan api neraka. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi semuanya dicerita dalam Al-Quran, sangat-sangat banyak. Nak pergi syurga Allah, sangat detail Allah menceritakan dalam Al-Quran. Bacalah surah Al-Waqiah contohnya kan. Neraka pun ada, syurga pun ada. Balasan-balasan syurganya macam mana hebatnya, tak dapat nak cerita. Itu pun digambarkan oleh Al-Quran, benda yang memang sampai pada pemikiran kita. Sedangkan syurga Allah SWT tak begitu. Itu Allah kata dalam hadis kursi, syurga ialah satu tempat yang tak pernah didengar oleh telinga kita. Syurga ialah sesuatu yang tak pernah kita lihat dengan mata kita. Syurga adalah sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Tak pernah terlintas. Hak kita terlintas tu bukan syurga lagi tu. Yalah, kadang-kadang kehidupan kita agak sederhana kan. Kita pergi tempat istana yang hebat-hebat, contoh-contohlah dapat jemputan. Kan? Kalau kita tak pun dapat ikut suami. Tak, suami dapat beringat, dapatlah ikut. Contoh. Tapi nak ceritanya, kita dah rasa kagum sangat dah. Allahu Akbar. Syurga, Allahu Akbar. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati. Dan dalam satu hadis yang lain, Allah kata, dia pesan kepada syurga, kamu hiaslah diri kamu setiap hari. Suruh syurga hias diri. Cuba ya. Dahlah syurga tu tempat indah, paling cantik, tidak ada yang lebih hebat daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah suruh pula hiaskanlah dirimu setiap hari. Tak tahulah semerbak harumnya wangi dah. Kita ni pun kalau tukar lansir tiap-tiap hari comel rumah kita, betul tak? Comel. Tapi tak boleh banding lagi, tak kita spray dengan banyak wangi pun tak dapat lagi. Cuma kita rasa Allahu Akbar. Kalau macam ni pun dah rasa nikmat sangat, apatah lagi nikmat syurga Allah SWT. Semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Tak sepatutnya kita memilih jalan yang satu lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan kan kita nak masuk syurga Allah. Tapi taklah mudah macam cakap nak masuk syurga kan. Kena berusaha, kena menjadi orang beriman dulu. Kalau orang tidak beriman tak boleh masuk syurga. Syurga hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalam surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Yang kedua pendek selepas inna a'tainakal kautsar. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Illa alladhina amanu. Kita ni semua rugi. Illa, melainkan illa allazina amanu, orang beriman. Orang tak beriman tak boleh masuk syurga. Baik macam mana dia balasan Allah kurniakan masa dia hidup lagi. Kita ni kalau orang beriman, insya-Allah di dunia Allah beri kita ketenangan, kedamaian sebagai orang beriman, maka insya-Allah di akhirat nanti sudah tentu lebih-lebih lagi ya, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Kita tak pernah minta selain daripada syurga Allah, walaupun kita tahu kita tak layak untuk berada di syurga Allah dengan apa yang kita buat, betul tak? Tapi kita nak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahu Akbar.
melilih air mata tiap kali minta syukur daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pesona-pesona yang ada di bulan Ramadan. Al-Quran yang menjadi petunjuk hudan linnas kepada kita. Dan orang baca Al-Quran ni pahala banyak tak? Banyak. Allah menghitung setiap huruf. Bukan baca, baca juzuk apa, surah apa, surah Al-Baqarah. Lama habis, sikit ada buat pahala. Bukan. Huruf, setiap huruf. Kalau tidak, untung kita baca keluar Allah je lah. Sekejap keluar Allah, sekejap wal asri keluar Allah. Pusing waktu aja. Sebab ayat dia pendek, tapi satu surah. Tidak. Allah beri ganjaran pahala berdasarkan kepada hitungan setiap huruf yang kita baca. Masya Allah. Tabarakallah, baiknya Allah kepada kita kan. Tak terkata lagi. Kita baca tu bukan kata dapat ketenangan hati. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Lupa pula dah. Tak apalah kalau lupa nak macam mana dia. Dia datang lah. Orang kata datang lah tu hilang terus. Dia tak tekan lama Sorry, yang zikir pada Allah tu. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sebutlah nama Allah, hati kamu akan senang. Berapa kali kita baca Al-Quran, kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hati kita tenang. Nak marah macam mana pun kalau sebut Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Tak ada dah nak marah, betul dah. Hak masalah ni ketika marah tu malah nak sebut apa? Sebab kalau sebutkan nanti tak ada habis cerita. Betul tak? Marah. Lepas tu menyesal kita kan. Tapi Allah ni baik. Allah mendahului kemaafan daripada kemurkaannya. Allah dahulukan kemaafan sebelum dia marah, sebelum dia murka. Allahu Akbar. Itu saya kata tadi, Allah sangat baik. Itulah kadang-kadang kita rasa macam tak layak untuk kita berada di syurga Allah kan. Tapi kita tak mahu masuk neraka. Mahu pun dah tak nak dah. Betul tak? Apatah lagi untuk berada di sana. Wal'iyasubillah. Okey. Selain daripada itu, di bulan Ramadan pesonanya yang sangat banyak. Hebat. Offer, tawaran daripada Allah SWT yang tak ada pada bulan-bulan lain, yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya, melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Allahu Akbar. Allah beritahu kita di bulan Ramadan terdapat satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Itu pesona yang paling hebat lah. Betul tak? Paling. Kita berusaha sedaya upaya nak mencarinya. Baiklah, ada ulama kata dia 10 malam terakhir. Kau nak cari daripada mula-mula letih juga. Betul tak? Padahalnya sepatutnya daripada awal lagi kita dah mencari sehinggalah pada malam yang berlakunya kejadian itu. Mudah-mudahan sebab saya pernah temui orang yang saya rasa memang dia pada malam tu dia bertemu. Dia bertemu. Betul tidak saya tak tahu. Dia pun tak nak cerita juga tapi bertanya. Dia kata, Ustazah, hari tu saya mimpi. Bukan mimpi. Dia tengah duduk solat tahajud. Di rakaat akhir tengah duduk baca At-Tahiyyatul Mubarakat. Dia kata datang seorang tua. Dia singkapkan tabik. Dan dia nampak bumi ini menghijau penuh dengan hijau. Lampu yang terang, macam kata kalau stadium tu lebih terang lagi. Tapi tak bercakap apalah. Tapi dia macam seolah dibuka hijab. Macam dinding rumah tu tak ada. Tak ada. Saya kata boleh jadi Lailatul Qadar. Saya kata Alhamdulillah.
akak dapat, saya ni tak dapat. Tunggu, sebab kita tunggu, dia tak tunggu, dia beribadat. Kita ni tunggu, bila lah, oh malam ni malam 21, okey. Lepas tu tidur dulu. Malam 22, tak ada ni. Malam 23 ganjil, baru buat balik. Tapi dia ni, saya tanya dia, sejak bila akak solat sunat tahajud tiap-tiap malam? Dia kata dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, maknanya sebelum ni dia tak solat juga. Dia nak cerita tak solat tahajud juga, tapi Masya Allah, Allah pilih. Satu, seorang remaja, anak remaja berusia 18 tahun. Kadang kita tak percaya kenapa Allah beri kelebihan pada dia. Malam tu dia nak pergi solat tahajud di surau. Rumahnya tak jauh dengan surau. So dia berjalan nak pergi. Dia betul lah besyainya. Gayanya maknanya terbentang luas di hadapannya. Padang yang sangat luas yang tidak ada apa-apa, dengan warna lampu yang sangat terang. Allahu Akbar. Rupanya mereka ni lebih kurang sama, malam yang sama. Cuma masa sahaja yang lain-lain. Yang remaja ni pukul 4 pagi. Yang kakak ni pukul 3 pagi. Masya Allah. Jadi kita fahamlah nak cari tu bukan duk saja. Bukan. Jadi insya-Allah di kali ini kalau belum terlepas lagi, harap tak lagi. Betul tak? Harap. Okey, 10 malam terakhir tu kita kena ready betul-betul kan? Ready dengan apa? Kalau Rasulullah SAW malam 10 tu dia dah bersiap sedia, mandi, pakai pakaian yang baru, wangi, macam nak raya. Kan nak sambut tetamu agung. Mana ada yang lebih besar daripada Lailatul Qadar? No, tidak ada. Tapi Lailatul Qadar adalah lebih agung daripada makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak sama. Jadi kalau kita nak sambut yang maha agung, yang hebat, kenapa kita main-main? Kenapa pakai baju buruk? Pakailah baju baru, hak cantik. Sesah pelik pula, macam buat biat pula suami saya kata. Kau ni cari Lailatul Qadar. Menyambut kedatangan dia ke rumah kita dengan pakaian yang baru, serba indah, wangi. Kalau Rasulullah buat, why not kita tak buat? Kan? Buatlah. Gantung lansir ke, bukan suruh pakai beli hak baru. Musim-musim Covid ni orang semua bermasalah dengan dalam bahagian dalam segi ekonomi. Tapi gantunglah, mana ada, kata ada apa, basuh tu dulu, jemur dulu 2 hari ke, tu pasang balik. Sebab kita nak nyambut tetamu. Contohnya kalau sultan nak datang rumah kita lah, tak pernah datang, tak pernah. Tapi kalau sultan nak datang, apa kita buat? Tak tahu, sebab tak pernah mari. Tapi pasti sambutannya sangat hebat. Kita tukar lansir, kalau boleh ada kapet baru kita akan pasang, macam itulah. Seolah-olah kita nak menyambut tetamu yang agung yang disebut sebagai Lailatul Qadar, yang ada hanya pada bulan Ramadan dan dikatakan berada di 10 yang terakhir. Saya harap saya dan kita semua ready, maksudnya dalam keadaan yang sangat kemas, bukannya pakai baju tidur, tak. Paling tidak pakai telekong, duduk dalam telekong baru, Masya Allah, pasti ada kan, tukar tiap-tiap malam, Masya Allah. Dan beribadat qiyamul lail. Sebab itu di Mekah 10 terakhir sangat meriah sambutannya. Mereka tak tidur, tak, mereka beribadat sepanjang malam. Siang baru orang tidur. Jadi kita kalau boleh nak buat gitu gitu. Ramai sahabat-sahabat kita yang berada di sana dan pernah menceritakan dia ada merasai keadaan itu. Itu ada orang kata takkan dia tak turun di Mekah saja, kat lain pun turun juga, betul. Tapi rumah Allah, rumah Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran,
Jadi maka sudah tentulah ya kunjungannya tetamu agung ini sangat hebat ya, masya-Allah. Mudah-mudahan agak-agak ada dah 10 pasang jubah baru. Ada kan? Pakailah. Kan? Dah gantung siap-siap dah. Malam sebut malam 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kena tunggu juga. InsyaAllah ya, bukan tunggu semata-mata tunggu, tapi tunggu dengan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu pesona yang kedua, besar-besar banyak-banyak ya. Dan yang ketiga juga adalah merupakan bulan pengampunan. Allahu Akbar. Banyak dosa kita kan, banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, khususnya masa jahil-jahil dululah. Jangan marah saya kata sebab kataan jahil eh? Jangan marah. Muslimat dalam ni pun jangan rasa kata kita jahil sama kita, tidak Itu memang perkataan jahiliah tu memang disebut dalam Al-Quran pun, hadis Nabi. Tapi zaman kita tak tahu, jahiliah ni tak tahu. Ya, jadi zaman kita tak tahu. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi pengampun kepada dosa-dosa kita yang lalu. Sebab itu Nabi kata man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Itu kata kalau bermain-main saja susahlah sikit nak dapat. Mungkin rezeki dia boleh dapat, tak kata, tapi dia bukan semasa kita jumpa tu yang dia katakan Lailatul Qadar, tapi kita beribadat sama pada malam tu. Cantik je setiap 20 sampai 29 kita qiyamul lail Nabi kata siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan wahtisaban dan sangat-sangat mengharapkan daripada Allah pengampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan beri pengampunan pada kita atas dosa-dosa yang telah lalu. Kuat, hebat ni bulan Ramadan tu, hebat. Bulan lain yang tak ada pengampunan ada, tapi di Ramadan ni setiap masa, siang hari pun Allah makbul doa kita, malam pun Allah makbul doa kita. Masya-Allah, tabarakallah. Sayang, Ramadan pun tak lama dah nak pergi kan? Walaupun berlalu 12 hari, tetapi 18 hari bukan lama. Sekejap saja. Tiap-tiap bulan sekejap aja. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadul Awal, Jamadul Akhir, Rajab, Sabat, Ramadan. Betul? Tukar kepada pula Syawal. Maksudnya dia datang dan dia pergi. Kalau kita tak ambil, kita tak kejar, tak berusaha mencarinya, maka kita jadi orang yang rugi. Jangan jadi orang yang rugi, termasuk saya pun jangan jadi orang yang rugi dengan kemudahan-kemudahan, keistimewaan-keistimewaan, pesona-pesona yang hebat yang ada pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Umi kata sekejap aja 12 hari Munirah saja sebut tu. Lihat Aziz nak ceritanya sekejap aja 12 hari berlalu pun kita duk fikir. Saya tanya tadi agak-agak nak boleh bagi markah berapa hak 12 hari, hak yang 11 hari semalam berlalu, hak hari ni dah hak 12 hari 11 hari tu terisi kita dengan apa yang dikehendaki yang Allah nak kita lakukan, yang nak kita capai. Itu saya kata dalam kuliah saya ada 4 projek mega yang kita dapat dari bulan Ramadan kalau kita betul-betul melakukannya. Dan dia bukan laku, dia banyak benda yang ada pada bulan Ramadan. Banyak perkara, betul tak? Apa projeknya yang kita nak capai? Pertama, nak capai untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum apa? Jangan adik bantu sikit. Allahu Akbar. La'allakum tattaqun. Nak menjadi orang yang bertakwa pada Allah SWT. Apakah di bulan lain tak boleh capai? Boleh. Tapi bulan Ramadan ni lagi mudah, cepat.
berbanding dengan bulan-bulan yang lain untuk capai menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bulan biasa payah, betul tak? Sebab di bulan Ramadan ni dia ada, Nabi kata apa? Pintu syurga dibuka, kan? Pintu syurga dibuka. Bila pintu syurga dibuka tu maknanya mudahnya untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita menuju menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya yang kita nak capai. Tapi di bulan Ramadan ni mudah sikit. Sebab pintu syurga dibuka, ya? Yang kedua, pintu neraka ditutup, ya, syaitan dirantai, dah. Apa lagi? Kita ni kalau tak ada syaitan setahun bahagianya kita anak Adam, betul tak? Tapi habis Ramadan, habis lalu, ya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Min ashabi Muhammad falamma ra'ahu utbatu hayatu, pasal kata qala fahaddatsa an Ramadan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi Ramadan tughallaqu abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa tufattahu abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Sebab tu kita nak buat baik bulan Ramadan ni mudah sikit, kan? Rasa lembut hati, ringan tangan nak tolong orang, kan? Mudah sangat-sangat. Sebab semua tu tak ada. Sebab Allah beri keistimewaan sebab untuk hamba-hambanya capai yang kata projek mega tadi tu. Kalau tutup, kalau buka pintu syurga, wa tusaqqadu fihi asyayatin. Allah tambat syaitan. Syaitan hak lagu mana dia tambat tu tak tahulah. Betul tak? Sebab di bulan Ramadan pun ramai juga orang tak puasa, orang tak semayang. Ada orang puasa saja je bulan Ramadan, semayang tak pun nak. Kita kata syaitan dirantai, tapi apa hal yang orang jadi lagu tu? Macam kita juga ada kita buat laku benda tak baik di bulan Ramadan. Ada tak? Bukanlah tak baik macam mana, maksud saya mungkin kita salah cakap ke, tak? Ada di hati rasa nak marah ke, betul tak? Jadi syaitan dah tak ada sebenarnya. Aku ni nafsu kita, kan? Nafsu kita. Sebab kita ni kan ada nafsu macam-macam. Lagi apa? Nafsu apa? Nafsul lawamah, ya? Paling baik sekali nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhulu fi ibadi. Allah. Payah nak jadi jiwa yang mutmainnah, kan? Payah. Kita berperang dengan syaitan, tau, kan? Nak bangun malam, sekejap lagi, jangan bangun lagi, sikit lagi. Boleh bangun, terlucut rantai syaitan. Terikat, terlucut kita daripada rang apa kita kata? Diikat oleh syaitan. Terlucut bila kita bangun saja. Selagi tak bangun, sukanya dia. Suka sangat. Dia tak suka kacau orang sembahyang. Dia suka kacau orang, dia suka kacau orang tidur supaya tidur. Sebab bila bangun orang tu bukan semayang saja, semayang lagi, berzikir lagi, bertaubat lagi, baca Quran lagi. Sebab tu syaitan sangat risau dengan orang yang tidur. Kalau dalam masjid tak ada orang duduk semayang, orang duduk tidur, dia orang semayang tu senang aja, dia nak ni sikit aja dia bagi Swiss dia punya tu dah lalai kita. Tapi orang tidur ni dia tak nak bising, jangan bagi jaga walau sikit pun. Tu yang kata dia bagi selimutkan kita apa semua dah. Itu yang sedap tu. Allahu Akbar. Tambah-tambah pada jam sebelum subuh Allah sebut Allah beri udara yang sangat cantik. Di antara udara yang ada dalam syurga nanti. Sikit saja, bukan banyak. Tapi selesa tak tidur yang pukul 5.30 tu? Kan? Sukanya tarik selimut jaki 5.30 ni kalau semayang ada masa lagi. Okey, ada balik.
Ratia, Maria, Wani, sorry dia buat Pak Hal. Ejah Junaida. Okey. Mana syaitan ni dia suka sangat orang yang tidur, dia tak nak bagi bangun. Tu je. Dia lebih suka kacau orang yang sedang tidur, orang yang sedang tidur daripada orang sedang semayang. Kacau, telimut, nak bagi sejuk, tambah di akhir hujung-hujung tu cuaca sedikit yang nyaman yang ada dalam syurga Allah SWT. Tu tiba-tiba kita merasai masa tu tak panas, tak sejuk, selesa. Kita ni kalau pasal aircon sejuk, tak pasal aircon panas kan. Bila ceritanya sikit Allah bagi kat kita merasai keadaan suasana dalam syurga. Maksudnya dari segi udara tu. Alhamdulillah. Qala wa yunadi fihi malakut ya riyal khairi abshir ya riya syarri aksir hatta yang qadiya Ramadan. Saya mendengar surah berkata dalam bulan Ramadan dikunci segala pintu neraka, dibuka segala pintu syurga dan dibelenggu segala syaitan. Berkata Nabi lagi, seorang malaikat berseru, wahai segala orang yang menghendaki kebajikan, bergembiralah kamu, dan wahai orang yang menghentikan kejahatan, tahanlah dirimu. Malaikat terus menerus berseru hingga habis bulan Ramadan. Maknanya malaikat ni menyuruh akan jaga kita So buat benda baik, Masya Allah, lakukanlah. Bila nak buat benda baik tu, buatlah. Terlintas di hati nak benda baik, buat. Jangan kita tak apalah, nantilah bertani kot, nak pergi bank, nak derek duit, nak mula kan? Tapi kalau rasa tu, lakukanlah nak buat baik. Kalau nak bersedekah, lakukanlah walaupun tak banyak, sedikit kan? Lakukanlah. Sebab itu merupakan seruan untuk kita melakukan kebaikan. Sebab Nabi kata, wahai segala orang yang menghendaki kebajikan, bergembiralah kamu, dan wahai orang yang menghentikan kejahatan, tahanlah dirimu. Tahan, tak buat jahat tu, tahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan tak buat dah benda tak baik kan? Tak buat. Tapi nak kata mana manusia kan? Tak boleh nak lari dah. Kan? Jadi insya-Allah dengan keadaan yang Nabi sebut, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dikunci, itu dirantai, maka memudahkan kita untuk mencapai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan di bulan Ramadan saya sebutkan lagi yang kita nak capai ialah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita kan supaya Allah ampunkan kita. Lepas tu kadang-kadang boleh ingat kisah-kisah lalu, peristiwa-peristiwa lalu zaman-zaman kita jahil kan. Tudung pakai tak ke masa dulu? Semua nampak jambu belaka kan? Pakai pun nak boleh tutup lituk lama juga. Hampir berapa lama baru boleh keluar sikit jambu, tak apa dah masa tu. Kain belah lagi dah. Kain ketat lagi, belah. Udahlah ketat, belah. Kalau tak belah, boleh jalan. Bukan semua orang lah pakai skirt, pakai apa, salah ke? Tak boleh lah sebab tak menutup aurat, betul tak? Salah lah, salah. Alah masa dulu nak kiranya gitu. Itulah yang kita nak minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita nak minta apa dengan Allah di bulan Ramadan? Syurga. Bulan lain tak minta juga, tapi di bulan Ramadan ni dia dengan bantuan-bantuan yang ada tu memudahkan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Bantuan syaitan tak ada, betul tak? Pintu syurga dibuka untuk kita buat baik, insya-Allah, dan sentiasa mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala kalau boleh di sepanjang mudahnya astagfirullahalazim wa atubu ilaih kan. Mudah juga kita minta ampun dengan Allah SWT. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Selahaja kepada Aisyah, bacalah di 10 yang terakhir doa-doa ini. Tak apa, jadikan sebagai wirid kita pun tak apa. Jadikan sebagai zikir kita 1000 kali, 2000 kali. Salah ke saya? Tak salah kan? Tak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadikan kita punya, ya, bila kita sebut tu terasa dosa-dosa kita. Ingat mak bapak kita yang telah pergi, supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah tempatkan mereka berada di taman-taman syurga. Doa pada Allah, ya, mudah-mudahan Allah ampunkan mak bapak kita, pasangan-pasangan kita yang telah pergi meninggalkan kita. Hak ada pun nak minta maaf juga, betul tak? Hak tak ada pun kita nak minta maaf juga. Anak-anak kita, ipar duai kita, mak mertua kita, bapak mertua kita, bila kita sebut tu kita akan bayang orang-orang ni lah kita nak minta Allah SWT ampunkan dosa. Sebab tu kata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau nak sorang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Macam kedekut pula dah, tukar je lah. Ni dengan na dah jadi banyak dah orang yang boleh masuk dalam tu. Masya Allah. Pendek saja Rasulullah ajarkan. Kalau panjang takut kita tak ingat. Budak-budak depan ni, anak-anak kita budak-budak, sorry, kau budak lagi. Anak-anak kita depan ni tak apa, dia mudah ingat. Orang dia lain, dia lain. Hati mereka bersih. Orang yang sentiasa berada dalam dengan Al-Quran. Dan nak baca Al-Quran, nak pegang Quran ni mesti ada wuduk, betul tak? Maknanya bersih. Tiap kali kita ambil sembahyang, Nabi kata apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Masya Allah. Dosa-dosa itulah dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi kepada anggota-anggota yang ada pada diri kita ni mudah sangat buat dosa kan. Nabi kata ambil sembahyang, basuh muka, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki. Ya, Masya Allah. Jadi kalau setiap kali kita ambil sembahyang dalam keadaan kita berwuduk, baca Al-Quran, besar pahala kan? Mudah je ambil wuduk, payah kan? Tak payah kan? Tak susah. Cuma kalau dalam keadaan pakaian macam ni saya payah sikit, betul tak? Tu je lah. Tahan wuduk supaya tahan, betul tak? Bukan kata malas nak ambil wuduk, tapi sebenarnya sunat mengulangi walaupun tidak batal. Kan jadi banyak pahala kita kumpul dah. Kumpul Masya Allah, ya. Jadi kita nak minta dengan Allah SWT syurga di bulan Ramadan ini. Hak lain tak minta? Minta. Tapi Ramadan ni dia laju sikit, dia cepat. Dan di bulan Ramadan juga kita minta Allah selamatkan kita daripada azab api neraka. Sebab tu Nabi kata ada 4 perkara, ya, yang okey, 2 kita suka, 2 untuk kita dan 2 untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Iaitu apa Allah suka kita, Allah redha dengan kita, ialah kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ya, Allah suka sangat kita ucapkan perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Allah suka sangat. Yang kedua yang Allah suka, kita minta ampun dengan dia. Dia suka sangat. Bayangkanlah, Allahu Akbar, kalau kita ni buat dosa ke orang buat dosa dengan kita suka tak dia datang minta maaf? Ada juga kan, tapi ada masanya tidak. Saya pernah jumpa anak murid saya, Ustazah, saya tak maaf sampai bila-bila besan saya. Wah, kenapa tak tahu. Sampai bila-bila. Bila saya ceramah, saya menyebutkan maafkan orang lain. Saya tak akan maaf Ustazah. Mana dosa dia besar Ustazah. Saya tak akan maafkan dia sampai bila-bila. Sampai hari kiamat. Jumpa di sana. Ingat ke dekat ke? Macam Serban Jaya ke apa? Kat sini Titi Air Jaya dah. Ingat ke dekat ke? Apa tu? Allah, tak payahlah.
50,000 tahun kita duduk di pada mahsyar nanti dalam keadaan kaki kita duduk situ tak gerak. Cuba bayangkan betapa lenguh, betapa letih, betapa penat, Allah saja yang tahu. Dengan keadaan cahaya dengan mataharinya dekat jengkal dengan kepala kita. Allahu Akbar. Kalau di dunia mati dah kita dah, tapi di akhirat tak ada mati dah, sekali tu je mati. Tak ada dah kematian yang kedua di akhirat nanti. Tidak ada. Seksa, azab macam mana pun, tahan aja. Padahal kita kata yang diceritakan orang yang contohnya orang bunuh diri lah. Orang tu kalau bunuh diri dia minum racun. Maka sampai bila-bila dia akan minum racun. Lepas tu mati, lepas tu minum racun lagi. Lepas tu minum racun lagi. Lepas tu minum racun lagi. Sebab orang bunuh diri kan dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia akan berada di sana ni, itulah keadaannya. Dan tak akan mati-mati minum racun. Lepas tu minum racun lagi, minum racun lagi. Dan kita ni daripada kecil badan kita ni, bukan saya kecil, orang besar. Kenapa besar? Supaya kita merasai azab yang sangat pedih. Kalau orang tu mati terjun bangunan, dia akan naik, dia turun balik. Dia naik balik, dia turun balik. Dia naik, betul dia turun. Begitulah sampai bila-bila. Wa'iyyazubillah. Maknanya tak ada kematian lagi selepas itu. Mati yang sekali itu aja. Tak ada lagi mati. Kalau di dunia ni, kalau kita kata susah-susah, baik mati dah. Tak ada. Di sana susah macam mana, azab di pada mahsyar sekalipun, tak ada kematian lagi dah. Allahu Akbar. Sebab itu muslimin-muslimat semua, mudah-mudahanlah, bukanlah kata suruh tinggal dunia, tak boleh nanti orang ambil pula, betul tak? Tapi kita cubalah sikit-sikit ke akhirat Allah. Banyak hati kita ke sebelah kanan dah. Banyak dah hati kita insya-Allah nak buat benda baik. Nak apa-apa saja yang baik semua dah. Banyak di sebelah kanan dah. Dulu mungkin banyak sebelah kiri dah. Tapi sekarang supaya kita ni ingat Allah. Allah kata kita ingat dia ingat kita tau. Kita tak ingat dia ingat juga. Allahu Akbar. Maha pengasihnya Allah. Kita sayang Allah, Allah sayang kita. Kita tak suka Allah pun, Allah sayang juga pada hamba-hamba dia. Kalau dia tak suka, kalau dia mempendendam, orang jahat tak boleh makan dah. Orang jahat tak boleh makan dah. Dia tak bagi rezeki, nak makan apa? Tapi orang jahat pun boleh makan juga. Allah beri rezeki juga hak dia dah. Tak kurang pun. Malah kadang-kadang orang jahat tu lebih kaya lagi dia. Wah, mewahnya hidup. Tapi buat dosa. Siapa? Jangan duk nampak siapa-siapa. Kita pun ada gitu, betul tak? Tak nak kita bayangkan orang lain. Tak ada dah. Tapi nak ceritanya, insya-Allah ya, muslimin-muslimat semua, kita sangat-sangat mengharap syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita minta syurga. Jadi Allah kata dua perkara yang dia suka, asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirunahu, dan meminta ampun. Allah suka hamba-hambanya yang minta ampun. Allah suka sangat kalau kita minta tolong dengan dia, suka. Kita ni kadang-kadang malu nak minta yang kecil-kecil dah. Contohlah nak minta pakaian dengan Allah. Contoh nak pakai baju baru raya. Contoh. Tak. Nak minta dengan Allah ke? Minta dengan Allah. Nah, sebab Allah dia maha menunaikan. Dia maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, Allah memiliki rahmat, rahim. Siapa minta, dia bagi, insya-Allah. Orang jahat pun dia bagi, orang fasik pun dia bagi, munafik dia bagi, orang kafir dia bagi, kita orang Islam pun dia bagi. Tapi Allah tak bagi kita orang Islam mewah sangat hidup. Takut lupa Allah. Allah tak bagi. Sebab syurga ni, syurga bagi kita di akhirat nanti. Kalau orang tu senang di dunia, maka Allah tak bagi dua kesenangan. Senang di dunia, senang di akhirat. Tidak. Senang di dunia, susah di akhirat. Susah di dunia, senang di akhirat.
So tak apalah susah-susah sikit kan. Bangun semayang, puasa, baca Quran, ya. Hadiri majlis ilmu, tak apa. Tak penat ke duduk pergi mengaji jam 9, 10, 1. 10, 11 ada lagi. 1, pukul 2 ada. Pukul 4, 5 ada. Kuliah sekarang ni bukan ikut waktu semayang. Betul tak? Waktu duha lagi. Duha lagi sekali pukul 11. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Sebelum subuh ada kuliah. Betul kan? Masya Allah. Nak tak nak aja kita. Duduk dalam rumah pun boleh dengar kan? Subuh tak usah cerita lah. Berapa channel yang ada dalam FB kita, betul tak? Yang YouTube punya. Allahu Akbar. Nak hak mana je? Nak ustazah muda ke comel? Nak ustazah hak lama? Betul tak? Saya ingat yang masih berkecimpung dalam bidang dakwah sekarang ni, saya kot hak lebih tua, hak perempuan, wanita. Saya rasa lah, bukan perasaan. Ya. Ada lagi tapi mereka dah usul, maknanya nak kena agak sikit lah ya. Alhamdulillah. Ada lagi, ada Ustazah Rahmah. Ingat tak Ustazah Rahmah? Adik-adik ni tak ingat. Ustazah Rahmah, dia duduk di Shah Alam dulu. Dia duduk dengan sahabat dia yang penerbit radio. Suara Ustazah Rahmah ni sangat merdu. Sesuai baca apa dia bercakap pada malam ataupun dekat-dekat nak subuh, suara dia sangat merdu. Tapi dia masih ada lagi aktif, tapi tidak ni lah terpaksa pergi ambil. Di mana dia duduk kena pergi ambil, pergi hantar, pakai wheelchair, tapi dia masih aktif itulah. Tapi saya rasa saya lah kot orang yang tua. Dr. Rubia kan, saya aktif, dia tua pada saya, Dr. Rubia. Alhamdulillah, ya, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun syukur sangat-sangat bila fikir tua dah aku ni. Ceramah lagi sampai bila kan? Kan? 3 tahun lagi nak sampai 70. Kan? Dia fikir kalau ingat umur tak segi ceramah dah. Tapi kalau tak kira umur lah, biar ya. Ada orang nak dengar 10 orang, 15 orang, seorang pun tak apa. Betul tak? Nanti dia sebarkan. Tak boleh berhenti berkali berdan dakwah ni kot nak seumur hidup. InsyaAllah, mudah-mudahan doakan saya, Allah berikan kesihatan, Allah berikan semangat. Sehat saja tak semangat tak jadi juga. Semangat tak sihat tak boleh buat apa. Betul tak? Dua-dua Allah beri kita. Allah semua. Allah kan? Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Nak badan sihat minta dengan Allah. Nak bangun malam minta dengan Allah. Nak beli itu, nak beli ini minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya katakan tadi, kita kecil-kecil kita sekan nak minta kan. Tapi Allah suka sangat. Allah kata apa? Nabi kata wa nastaghfirunahu. Itu yang Allah suka. La ilaha illallah, dengan minta ampun dengan Allah. Dan wa ammal khoslatani latani la ghina yakum anhuma. Dan apa yang manusia suka, fatasalunallahal jannah wa ta'uzuna bihi minan nar. Allah masuk kita dalam syurga, kita suka. Itu yang kita nak. Dan menjauhkan kita daripada azab api neraka. Itu kita minta. Itu saya kata tadi, 4 projek mega kita di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, minta syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, minta kita dijauhi daripada azab api neraka walau sekejap. Tak nak sehari di akhirat menyamai 1000 tahun. Cuba kita bayangkan, kalau sehari 24 jam, 1 jam aja kita diazab oleh Allah SWT. Berapa tahun tu wali ya sebillah, ya Allah. Minta dengan Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Kan? Tu nak tanpa hisab nak jadi macam mana? Macam-macam kena buat. Macam-macam. Dia tak satu macam kan? Macam-macam. Antaranya golongan yang Allah SWT akan masukkan dalam syurga bighairi hisab. Allah malu nak tanya orang ni, siapa?
golongan orang yang wara. Ya, Allah sebut dalam hadis, ya, makna hadis kursi, Allah malu nak menghisap golongan ini. Siapa? Orang yang wara. Apa maksud wara? Dia meninggalkan perkara yang haram, dia meninggalkan perkara syubhat, dia ambil yang halal saja. Syubhat tinggal, haram confirm tinggal. Sebab itu kita ni kalau boleh tinggal perkara syubhat, selamat sikit kan? Selamatlah. Orang warak ditinggalkan benda-benda tu semua. So, tak adalah nak terlibat dia dalam dosa. Dia tak buat dosa besar, lebih-lebih lagi. Dia tak buat juga yang sesuatu yang meragukan hatinya dalam satu-satu hukum. Boleh ke buat ni? Boleh tak? Tak boleh, ya? Hati kita tak reda nak buat. Walaupun tidak ada kata tak boleh, betul tak? Contohnya muslimin muslimat semua, salat sunat rawatib, kalau kita tak buat pun ada apa-apa ke? Tak ada kan? Tak ada apa-apa. Kita sembahyang yang wajib aja, puasa yang wajib aja, tapi kita tak sanggup rasa nak tinggalkan, betul tak? Perasaan tu, ish, kalau aku tak buat yang sunat ni kan rugi. Bila sembahyang isyak pula ni nak cepat ni, kalau aku tak solat sunat 4 rakaat selepas isyak, rugi besar, betul tak? Sebab dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang sembahyang sunat isyak selepas sembahyang isyak, maka dia seolah-olah sentiasa mendapat malam Al-Qadar. Walaupun ada orang kata hadis ini hadis dhaif, ya, tapi tak apa, untuk kita beramal tidak salah. Beramal maksudnya kita buat. Bila nak tinggal, teringat. Bila nak buat, teringat. Allahu Akbar. Kalau aku buat, kan, mengantuk macam mana, penat macam mana. Kalau saya sudah sembahyang isyak, lepas tu kalau ngantuk, tidur dulu lah, bangun sambung sunat isyak 4 rakaat. Lepas tu baru tahajud, kan. Jadi nak ceritanya, kita bila apa tu kita sayang. Sebab tu kalau dari segi tasawuf, kalau ada perasaan kita macam tu, insya-Allah kita dah mula banyak untuk menuju ke sebelah kanan akhirat Allah. Bila nak buat kita ingat. Kalau tak buat, kita akan rasa bersalah sangat. Zuhur ada 4 rakaat sunat, ghairu muakkad dengan muakkad 4 rakaat, kan. Sayang tak nak tinggal. Kadang-kadang buat 2, rugi juga. Baik buat 4 terus, kan. Sayang. Maknanya sebab manusia ni dalam, kalau kita tak tasawuf, dia kata hati manusia ni ada hati yang hidup, hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang hidup, orang yang meninggalkan dosa, okey, dan dia rasa bersalah kalau tak buat benda-benda yang sunat. Rasa bersalah. Sejauh mana ada di hati kita perasaan itu? Rasa bersalah kalau tak buat, kan? Tak boleh. Sehingga akhirnya kita merasa lazat bila buat tu. Manis. Allahu Akbar, nak sampai ke makam itu payah, kan? Kita berpuasa sehingga kita tak rasa bimbang dengan kita puasa ni. Sebab puasa kan Allah yang akan beri pahala pada kita. Ya, Allah sendiri yang akan balas. Dan sudah tentu balasannya sangat besar, tidak ada yang sama dengan balasan-balasan yang lain. Sebab Allah kata dia kan yang akan bagi, wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan berinya nanti di hari kiamat. Terima sijil, terima pangkat. Allahu Akbar, ya. Jadi kita rasa kita akan buat, insya-Allah. Bahmula Nabi kata as-siyamu junnah, puasa adalah perisai daripada azab api neraka. Puasalah, puasa, ya. Kita cuba. Tak boleh, bukalah berpuasa sunat, kan. Kalau boleh, jalan, insya-Allah, sehingga kita rasa nikmatnya puasa. Kalau tak puasa, rasa bersalah aja. Puasa, kan? Maksudnya nak bagi rasa macam tu, nak cerita hati yang sihat. Kalau tersalah tak buat, ni bukan salah buat, tersalah tak buat, kita akan marah pada hati kita, diri kita. Kenapa tak bangun semalam? Mesti ada dosa yang kita buat yang Allah mula tarik nikmat kita. Kan nikmat bangun malam tu Allah bagi, betul tak?
nikmat berpuasa tu Allah bagi. Niat qiyamul kita bangun untuk qiyamul lail itu juga adalah Allah yang bagi kat kita. Tapi bila kita buat dosa, Allah tarik satu persatu. Kadang-kadang kita rasa juga kan, Allah tarik kita tak jaga malam. Allah tarik kita abaikan solat, lambat solat. Allah tarik, kenapa kita tak boleh sembahyang awal? Kenapa hati kita tak ada perasaan itu nak solat awal? Betul tak? Dan bila tak nak solat sunat tu, maknanya Allah dah mula tarik sedikit nikmat pada kita. Sedarlah. Maksudnya kita sedar, kita akan minta ampun atas dosa-dosa dan kesalahan itu. Semoga Allah bagi balik tu. Ya Allah beri pada kita, boleh bangun malam, boleh bangun solat tahajud, boleh solat sunat witir, boleh solat sunat taubat, boleh baca Quran, boleh berzikir, dan boleh mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal mustaghfirina bil ashar, wal mustaghfiri wal mustaghfiruna bil ashar, wal mustaghfirina bil ashar. Ambil waktu sikit untuk minta ampun dengan Allah pada waktu sahur. Ada orang kata masa bila? Setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Ada orang kata 10 minit tu pun tak apa, dah kita ambil waktu imsak tu untuk berzikir pada Allah, mohon keampunan pada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, sampai azan. Itu yang Allah sebut waktu bersahur itu. Kita duk fikir waktu bersahur tu bila, betul tak? Sahur je kita bangun sahur tu. Rasa tak dan sangat masa, 10 minit waktu imsak tu, tinggallah dulu pinggan mangkuk dalam sink, bani basuh balik. Kejar yang ada 10 minit ni, kalau kita boleh beristighfar pada Allah SWT, banyak mana? 10 minit banyak tau. Al-Quran pun boleh 5-6 muka kan? Apatah lagi kita beristighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Pendek, simple, ringkas, banyak-banyak pada waktu sahur. Bila waktu sahur, ada orang kata setengah jam, ada orang kata 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Kita orang perempuan ni kalau bulan Ramadan masih sibuk lah, duk kemah mejanya, dah cuci pinggan mangkuk, dah tambah usia-usia nak raya ni, anak menantu balik dengan cucu-cucu kan. Habis kacau kita punya jadual. Betul tak? Habis tak nak bagi dia balik dah. Jadi kita kena awal-awal lagi lah berusaha tahu. Masa tak sibuk ni buatlah. Buat dulu, buat kan? Buat. Oh dah cukup masa. Buat masa tak sibuk. Waktu Nabi kata jaga 5 sebelum datang 5 perkara kan? Mudamu sebelum tua. Ada anak kita ni tak apalah. Kita ni orang kata warga gapur. Kan? Warga emas. Baik sungguh dia sebut warga emas. Kalau dia sebut warga tua, marah aku. Tapi dia sebut apa? Warga emas kan? Masya Allah, manis. Orang kita pandai dari segi bahasa. Supaya kita tak kecil hati, kita terpesona dengan kata-kata tu. Warga emas, dilayan dengan baik. Dan di sisi Allah pun, orang yang dah masuk warga emas ni dah layan dengan baik juga. Allah berikan hati kita suka buat benda baik, suka pergi masjid. Allah bagi sebab tu kita mudah. Itu ada hadis yang panjang juga berkaitan dengan hal ini. Tapi nak ceritanya, Allahu Akbar, gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita nak ambil sebab Nabi kata orang Nabi suruh kita, Allah suka la ilaha illallah, Allah suka kita minta ampun, dan yang kita nak dengan Allah, kita nak syurga dan kita minta jauh daripada api neraka. Wa man saqa saiman saqahu Allah min haudi syurbatan la yatma'u hatta yadkhulul jannah. Jadi dia kata kita mohon syurga. Pada tu apa lagi yang ayat ujung tadi, hadis ujung tadi, dan dia kata beri minum kepada orang yang berpuasa. Wa man saqa saiman saqallahu min haudi syurbatan. Maknanya berilah makan orang berbuka puasa. Lagi tak banyak, sikit. Kalau tak sikit banyak kan? Buatlah, ambillah. Ya Allah nak ambil dah ni, nak ambil dah Ramadan ni. Bagilah orang nak buka puasa, betul tak? Tak kisah bentuk duit ke, bentuk makanan ke, bagi, tak kisah.
Sampai ada seorang tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi makan kat orang." Rasulullah kata, "Cukup kamu bagi makan buah kurma dan sedikit susu untuk orang berbuka puasa." Kita panggil orang buka puasa penuh hidangan, betul tak? Tapi nak cerita kalau kita tak ada, kita bagi sikit. Tapi bagi tu yang naknya. Banyak sikit, mewah tak mewah, tidak ada masalah. Ada sikit, kita bagi sikit. Ada banyak, kita bagi banyak, betul kan? Jangan setiap tabung masuk serian belaka, tukar sikit-sikit serian. Masa masuk cari hak serian dah. Bagilah banyak pun, bulan Ramadan kan berlipat ganda pahala. Bagi banyak tak apa. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, jadi Allah kata hatta yadkhulal jannah, sehinggalah dia pun boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat semua, syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala kan. Sangat Allah bagi kat kita berada di bulan Ramadan sehingga hari ini. Kita tak tahu lagi esok, lusa kan? Dah sebut esok lusa tu rasa takut sikit dah. Sebab tu Nabi suruh kita ingat mati kan? Ingat mati. Pergi ziarah kubur. Biar kita rasa ramainya orang yang dah pergi seorang. Kadang umur dia muda pada kita. Kita kata muda, mati dah ke? Lepas tu kadang-kadang lebih tua daripada kita. Kita duduk tengah kata dia. Berkata kenapa tak mati lagi? Tidak. Tapi gilirannya akan sampai. Semua akan pergi. Giliran. Sebab tu kadang-kadang saya kata, ada orang 40. Mati dah. Mudanya dia. Kadang-kadang berapa umur? 70. Okeylah tu. Kita duduk tengah-tengah tu. Tengah-tengah antara 40 hingga 70. Berarti dia ambil juga tengah tu. Jangan main. Dulu zaman kecil-kecil dulu kalau tidur di rumah duduk dalam bilik tu tusun. Tak nak duduk tepi pula kalau duduk tengah dah. Sebab duduk tepi tu takut ambil jin ambil hak tepi. Hak tengah tak ambil. Tapi kalau mati ni Allah ambil belakang. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila tiba ajal, tak ada siapa yang boleh mentakhirkan walau satu saat, ataupun mentakhir walaupun satu saat, dan tidak ada siapa yang boleh mendahuluinya walau satu saat. Mati pasti. Jadi nak jadi orang baik ni kena ingat mati sikit lah. Kena ziarah orang mati, ziarah kubur, supaya kita ingat. Tapi kalau nak seronok pergi demal dah, lupa dunia. Apa berlaku kat luar tak tahu. Sebab tu saya takut berlaku gapo-gapo kat luar kan. Hujan lebat, kita tak dengar apa tahu duduk dalam mall tu. Saya tak kata kepada muslimin-muslimat yang ada dalam kuliah kita ni, maknanya ada di hadapan saya dan juga yang berada dalam kuliah ramai juga 50 tadi nak jadi baik, nak zina kata kena ingat mati. Nak jadi baik kena ingat mati. Kena ingat mati. Tak ingat mati kita lalai. Kan? Allahu akbar, muslimin muslimat semua ya. Jadi besarnya pesona yang ada di bulan Ramadan ni sangat banyak. Rugi kita tak ambil. Ambillah. Banyak sangat. Terlalu terpesona kita. Allahu akbar. Baiknya Allah. Terima kasih Allah bagi pinjam lagi umur kat kita untuk berada di Ramadan kali ini. Biar sekali ni pun tak apa rasa dah. Habis Ramadan minta pula. Ya Allah, sampailah aku pada bulan Ramadan tahun depan dah. Begitu minta kita, itu yang kita minta pun. Dalam Ramadan tu, ya Allah, nak sampai Ramadan tu, sampaikanlah aku ya Allah, sampaikan aku ya Allah. Allah makbul permohonan kita. Dapat sampai Ramadan. Habis aja malam habis Ramadan, habis puasa, minta pula dah tahun depan. Begitulah manusia dah. Tak apa, minta benda baik tak apa, Allah tak marah. Allah sangat suka kepada hamba-hambanya memohon dengan dia baik. Masya-Allah nak buat ibadat pada Allah, minta dengan Allah, ya Allah bangunkan aku ya Allah. Ya Allah angkatkan tangan kaki aku untuk mudah beribadat padamu ya Allah. Ya Allah jadikan ibadatku khusyuk, khususnya sembahyang. Maknanya kita kena minta dengan Allah, jangan tak minta dengan dia. Jangan minta dengan orang, minta dengan Allah. Hatta kita dengar kisah dalam hadis Nabi, sahabat nak minta garam pun cakap minta dengan Allah. Kita pun nak minta garam dengan Allah.
Sebab kita rasa kita ada duit, kita boleh beli garam. Tak rasa macam tu. Padahal Allah kata, semua kamu lapar, aku yang beri kamu makanan, minta dengan aku. Semua kamu telanjang, aku yang beri kamu pakaian, maka mintalah pakaian pada aku. Kita tak pernah minta pun. Bila beli pakaian pun nak minta dengan Allah dah. Tak minta pun. Kita minta rezeki kan. Kita minta rezeki, kita khusyuk umur. Ya Allah, tambahkanlah rezeki. Tapi ya Allah, kurniakanlah padaku pakaian-pakaian yang baik, yang indah, yang menetapi kehendak syarak kan. Minta dengan Allah. Sesuai dengan nombor, tak ada dah nak pakai hak lang lagi dah. Dia ada hak sebelah ni orang warga ni dah. Hak sebelah ni orang muda dah. Dia tengok, tak pakailah aku kalau tu, contohnya dah. So okeylah, apapun di bulan Ramadan ni sangat banyak pesona-pesona dia, keindahan-keindahan yang sangat menarik hati kita. Offer yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan kita terpesona. Bila kita terpesona, kita akan perhati, kita akan tengok, kita akan nak, ya. Ya Allah sedia tu kita nak. Tapi bila nak, kena buat, ya. Maka insya-Allah muslimin muslimat semua, saya mengharapkan diri saya juga dan sahabat-sahabat semua yang ada di luar dan yang ada dalam talian ini, insya-Allah, ya, Allah sampaikan kita bertemu dengan Lailatul Qadar pula. Mudah-mudahan, ya, buat persiapan awal untuk nak bertemu dengan Lailatul Qadar kan. Nabi kata paling tidak kamu sempat berjemaah solat maghrib dan solat isyak. Sudah tentulah kan. Paling tidak kamu dianggap sudah mendapat sebahagian daripada Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Baiknya Allah, ya. Bukan suruh kita berjaga daripada maghrib sampai subuh, tapi sepatutnya gitulah. Tak daya kita kan. So okeylah, apapun, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi atas kemurahan pihak muslimat di sini untuk mengadakan kuliah pada pagi ini. Terima kasih pada sahabat-sahabat, anak-anak tahfiz yang berada dalam rumah Allah ini. Sangat ramai. Tipu dah tunjuk tadi kan. Lupa nak cakap Yanti ada kat kita ni, dia yang jaga kamera. Saya ni kalau terbalik bukan reti nak buat apa kan. Alhamdulillah, okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah beri izin kepada kita untuk bertemu lagi. Tapi ambillah apa yang Allah sediakan ini, ya. Jangan lengah, ya. Nanti dia akan pergi, tak sempat kita kan. Kasih insya-Allah. Salah silap dalam kuliah saya minta maaf banyak-banyak, ya. Minta maaf banyak-banyak sebagai seorang manusia. Maka kadang-kadang tak sunyi daripada melakukan salah dan silap, ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Rusati.